Okay, Assalamualaikum dah on Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Selamat malam anda semua. Kalau yang masih belum tidur, stay kejap. Kita just nak session hari ni, tak ada apa pun. Malam ni tak ada apa, saya just nak borak-borak je. Borak-borak santai lah orang cakap kan. So, apa khabar you all semua? Saya harap anda semua sihat. Sekarang ni saya nampak macam, apa nama benda tu? COVID-19 dia dah start bermutasi. Dia panggil di something kan. Macam di 91 lah apa semua. So dia orang cakap virus baru ni dia macam lagi gila kot, 10 kali ganda kekuatan dia untuk merebak, disperse 10 kali ganda daripada COVID-19. So tu kegilaan virus baru. So apa yang kita kena buat sama je sebenarnya. Kita just still maintain, kita jaga whatever yang kita dah buat selama ni, MCO tu. Kita jaga kita punya penjarakan, jaga kita punya kesihatan. Mask selalu pakai mask kena selalu pakai. Alhamdulillah setakat ni saya pergi kat luar memang ramai dah pakai. So itu kesedaran kan. Yang dengar cerita kat Kedah Kedah pun dah kena. So tadi saya ada jumpa borak dengan orang Kedah. So dia cakap hati-hati, jauh sikit jangan duduk dekat sebab aku daripada Kedah. Dah sama macam tu dah sekali. So itulah perjalanan dunia dan anything can happen, betul tak? Kan? Anything can happen. Macam-macam boleh berlaku. COVID-19 ni adalah benda yang sangat unprecedented. Dah berbulan-bulan kita masih ada lagi benda tu. Kita tak bersih lagi. Even in fact case makin naik, betul tak? So adakah ada orang Terengganu dalam ni? Boleh angkat tangan orang Terengganu. So kalau ada, hati-hati. Tolong pakai mask walaupun kita zoom pakai mask. Tak adalah, gurau je. Okay, gurau-gurau je. So saya terbayangkan macam ni. So bayangkan kalau COVID-19 tu jadi lagi, ataupun PKP jadi lagi. So persoalannya, saya tak fikir orang lain, saya tanya dia, adakah saya bersedia? Adakah kita bersedia sebenarnya nak COVID-19 balik ni? Siapa yang bersedia? Kalau yang bersedia boleh cakap I'm ready. I'm ready. Kalau belum bersedia, I'm not ready. Sebab bila COVID-19 berlaku ni, hati-hati. Sebab dia bukan lagi gelombang yang sama. COVID-19 baru ni dia akan bawa gelombang yang baru. Yang mana gelombang yang lama pun dah ramai yang terbungkus, terkubur, ramai yang kena buang kerja, ramai yang dipotong gaji. So bayangkan what happen kalau berlaku gelombang kedua. How kita nak survive? Bolehkah kita survive? Adakah kita dah ada saving yang cukup kan untuk family kita, untuk keluarga kita? Adakah kita dah lunaskan, dah bayar semua hutang-hutang yang ada? Mungkin bukan hutang kita saja, hutang isteri kita, ataupun hutang mak ayah kita, ataupun hutang atuk nenek kita. Kita dah bayar ke? Atau adakah kita masih lagi sesak nak makan, fikir 2 kali, anak minta tu tak boleh bagi, sampai kan kadang-kadang kita terpaksa berkira-kira, nak pergi mana pun berkira-kira. So kita kadang-kadang kita ingat kita dah selesa, tapi sebenarnya kita tak ada apa-apa pun. Kita tak berada pada state yang ready. Saya kena tak turun pula ya. Kita kena ada pada state yang ready, yang mana kita kena bersedia untuk cabaran yang akan datang. Kita kena bersedia sebenarnya dari sekarang untuk gelombang PKP yang kedua. So dan hari ini sepatutnya BY saya dia nak buat live, dia nak cerita pasal sambungan Missy Tafiz. So semalam ada orang stay tengok Missy Tafiz. So Missy Tafiz tu berceritakan pasal seorang budak ni yang kematian ayah, mak ayah. So akhirnya makcik dia hantar dia ke pusat tahfiz untuk dia belajar lah, untuk dapatkan ketenangan hati. So semalam mama cerita dia asalnya semalam dia nak buat sampai pukul 6 pula, sampai bab 6. Tapi akhirnya dia tak larat, cakap minta maaf lah sampai bab 4 ke bab 5 je. So macam tu lah, alhamdulillah. Dia hari ni malam ni tak dapat sebab dah lewat tadi main macam-macam apa semua, suruh tidur lah, esok nak sekolah. So kita bagi dia tidur dululah. Mungkin insyaAllah esok ke macam mana kita akan buat lagi. So Amal tu adalah saya punya BY, antara saya punya BY, yang mana dialah sebenarnya banyak bagi semangat pada saya, pada wife, untuk kita fight. Tadi masa makan dia suka keluarkan benda yang random.
Dia suka sangat keluarkan benda yang random tiba-tiba. Tadi masa makan tiba-tiba, ayah dah besar nak jadi apa? Dia tanya saya tadi. Itulah soalan dia. Ayah lepas tu tanya mak dia juga, Mama nak besar jadi macam apa? Nak jadi apa? So budak-budak ni kadang-kadang pemikiran dia saya tak tahu. Mungkin ada orang tanya dia soalan tu, tapi dia pun start berfikir. Dia dah start berfikir apa yang saya nak jadi bila besar nanti. So kalau budak pun boleh fikir apa yang saya nak jadi. Tadi saya macam tersentak juga. Saya fikir itu juga apa aku nak jadi tak tahu jawapan apa nak bagi dekat dia. So bila budak-budak berfikir macam tu, sebenarnya kita pun kena fikir lebih daripada tu. Kita kena fikir diri sendiri, diri saya sendiri. Betul ke apa aku nak jadi 5 tahun akan datang? Bagi dia cakap dah besar lah, tapi sebenarnya kita semua dah besar kan. Tapi kita set 5 tahun akan datang apa aku nak jadi. So benda tu kalau kita tak tulis, kita tak clear tau. Kita tak nampak apa yang kita nak dapat sebenarnya. Kita tak dapat visualize. So kalau visualize pun kita tak mampu, kita tak boleh bayang. So jauh lagi lah maksudnya kalau kita nak dapat benda tu. So itu yang saya faham. So alhamdulillah saya ada buat vision board. Vision board saya letak dekat office. Dia apa yang saya nak semua ada dalam satu vision board tu. Dia simple vision board je, just tulis apa ada, letak gambar sikit kan. So insyaAllah one day saya boleh share. So vision board tu adalah benda yang menolak saya. Dan yang penting saya rasa macam kita ni tak buat benda yang secukupnya untuk big Y kita. Saya rasa macam something wrong lah. Dia slow. Hello. Saya tutup dulu lah.